Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya Ilmin Abdullah dari Ramli dalam Kembara Penyair Kelantan. Sekarang kita berada di tingkat 18 Hotel H Elite Kota Baru. Ini hotel ni adalah antara hotel yang terletak di tengah-tengah daerah Kota Baru lah. Jadi boleh dikatakan kalau kita berada di sini di tingkat paling atas ni, kita boleh lihat pemandangan Kota Baru secara menyeluruh. Pada hari ini saya akan bercakap mengenai sastra dan politik sesuai dengan keadaan semasa sekarang. Kita berdepan dengan beberapa isu mengenai sastra dan politik. Sebelum itu saya minta peminat semua membaca Al-Fatihah untuk sasawan negara yang baru meninggal dunia. Sasawan negara yang saya maksud itu ialah Dr. Kemala. Nama ringkasnya Kemala. Nama putih. Al-Fatihah. Bismillah. Okey, baiklah. Kita tengok view dulu. View dulu. Inilah Kawasan ni dulu adalah kawasan sawah padi. Safadi. Dan elit dia terletak di Tunjung. Tunjung Kampung Tunjung. Kita berada di tingkat 18. 18 lah. Hotel elit. Tepat dengan kolam mandi ni. Kawasan kolam mandi. Bandar Baru Tunjung ni dirancangkah oleh kerajaan negeri untuk dijadikan satu pusat baru, pusat baru baik untuk ekonomi ataupun pentadbiran. Yang kata lain, Tunjung ni adalah pusat pembangunan bercampur-campur. Ya. Itu bangunan depan dia yang merah tu, bangunan bomba. Bomba dari Kelantan dan belakang dia tu putih mahkamah. UTC kat mana? UTC belakang. RTC. Belah tu Jadi sini ada jabatan pendidikan ke apa sini belakang tak? Sini ya. Oh, Dan belakang sini. di sebelah ni belah tu. Warna biru tu. Stesen kereta api ECE. Mana? Oh tu. Oh. Tapi laju Tapi laju dia akan sini ni dia akan buat stesen lah. Stesen dia. Oh, ya. Stesen yang besar. Bangunan biru ni dekat ni. Ni tingkat paling atas lah ni, tingkat 18 di H Elite. Bawah ni dia ada di orange bawah ni. Ni bukit ke apa ni? Banjaran pantai. Banjaran pantai timur. Oh. Bahagian ni bahagian sebelah Kelantan. Termasuk sini Bukit Mara. Nah, ni nak. Sayur tu lebuh raya. Lebuh raya. Oh.
Ni kawasan Lebuh Raya. Jalan ni terus ke Kuala Kerai. Ni jalan Kuala Kerai tak? Ni jalan Kuala Kerai. Bawah ni dia ada sawah padi ni. Masih ada sawah padi. Dia sikit lagi lama-lama kelamaan dia akan jadi bangun ni lah ni. Tak? Parit air tu. Parit air. Sungai kecil. Parit air. Ni bukan G Orange nu tak? Tu dia orang. G Orange depan nu. Ni dia orang. Tu JPN. JPN situ ha. Itu stesen kereta api. Belakang JPN tu. Stesen kereta api isi dia ada buat stesen dah ni. Sebelum ni. Kalau pembina. Dalam pembinaan lah. Banjara tepi pantai. Banjara tepi pantai. Masuk Bukit Marok ke apa ada nampak dah tu tak? Nampak tu saya Bukit Panau. Bukit Panau tu ada sebutin tu. Ni kita tengok kolam mandi, air comelnya. Boleh mandi ni orang dewasa apa boleh ni, tak ada masalah ni. Nu atas nu dia ada ke apa nu? Tempat makan-makan kau? Oh, dia ada tempat makan. Rooftop. 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 Restoran. Restoran. Lek ni kita tak tengok lagi. Sini nampak tanah Kota Baru. Bes ni. Sebahagian bandar Kota Baru nampak. Tak ada kira dekat jatuh telefon. Jadi ufuk sada tu. Mana? Pantai lah. Laut Cina Selatan tu. Oh. Ni putih, bawah putih tepi ni Maidin. Maidin. Maidin baru. Bawah ni. Bawah ni Maidin. Ni Lebuh Raya ni tak? Tu Lebuh Raya. Kita nampak tu. Lebuh Raya. Sekarang ni dia tembus ke Melo tak? Melo kita ke. Dia akan terus ke nu. Terus ke Kuala Kerai Gua Musai mana lah. Jadi kawasan ni lah kawasan ia akan membangun satu masa nanti kerana stesen kereta api bersini, Lebuh Raya pada sini, jabatan-jabatan KJL pada sini, jabatan KJL Persekutuan pada sini, pusat membeli belah pun banyak sini. Tu. Tengok. Kalau nak bawa anak-anak mandi apa sini boleh lah. Sewa hotel sini. Di PHK bahawa sewanya tak mahal sangat dah. Berapa dia kata tadi? 170. Lebih kurang itulah. Lebih kurang 170. Untuk sehari semalam lah. Taklah. Kata mahal sangat lah. Dia hotel ni dia 18 tikar. Dia 18 tikar. Banyak lagi tanah kosong ni. Tapi tanah sini dah mahal lah tu. Mahal lah tu walaupun tanah sawah. Dia tambul sikit ya, dia buat bangun ni. Tambul sikit buat bangun ni. Tunjung. Rumah kampung tu. Ni kita duduk sebelah ni pula ni.
Bazar. Padi ada lagi tu dah. Tani padi. Ni segala ada lagi. Apa satu? Okey. Boleh? Okey, hari ini saya diminta untuk bercakap mengenai politik khususnya di dalam karya-karya tertentu lah dalam sejarah sastra Melayu kita. Jadi sepanjang perkembangan karya-karya Melayu ni, baik yang tradisional maupun moden, kita akan temui banyak karya-karya yang menyentuh tentang politik. Dan seperti kita tahu, politik ni ia berkaitan dengan kuasa. Ia berkaitan dengan kuasa, siapa yang mendapat kuasa dan bagaimana dia menggunakan kuasa itu untuk membina tamadun dan empire di satu-satu tempat. Dalam konteks sastra Melayu, kita dapati pembinaan kuasa politik ini ada beberapa kaedah, ada beberapa cara. Di dalam kitab lama sejarah Melayu, kita lihat bagaimana Bukit Sikuntan itu mendapat raja, mendapat pemerintah, iaitu dengan kedatangan Sansa Purba. Sansa Purba tiba-tiba muncul di Bukit Sikuntan dan bertemu dengan penghulu di situ, Demang Lebah Daun. Lalu mereka membuat perjanjian, di mana Sansa Purba akan menjadi raja, Demang Lebah Daun dan keluarga dia, rakyat-rakyat dia akan jadi pengikut. Tapi yang mengikat mereka adalah dengan satu perjanjian yang dipanggil wadat, di mana Demang Lebah Daun dan Sansa Purba mengadakan wadat bagaimana hubungan pemerintah dengan rakyat boleh berlaku. Di mana Demang Lebah Daun telah menyatakan akan memberi kesetiaan kepada Sansa Purba, manakala Sansa Purba akan menjaga rakyat tanpa menghina rakyat, menyusahkan rakyat. Yang kata lain, setiap apa yang berlaku antara raja dan rakyat mesti melalui satu penyiasatan yang rapi. Dan dalam sejarah Melayu ini, kita lihat ada beberapa kali wadat ini dilanggar. Pihak istana melanggar wadat dengan menghukum keturunan Demang Lebah Daun secara tanpa usul periksa bila berlaku suatu fitnah. Yang terkenal yang kita tahu ialah misalnya peristiwa Han Nadim. Han Nadim dihukum dengan fitnah sehingga Singapura dilanggar todak. Akibatnya Singapura dilanggar todak menyebabkan sebenarnya bila berlaku serangan todak itu, Han Nadim telah memberi satu solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian dia difitnah. Itulah menyebabkan kemudian Singapura menjadi negara yang agak merosot. Kemudian satu lagi kita lihat peristiwa pembukaan Singapura itu sendiri.
bila Singapura dibuka, ia berasaskan kepada penemuan raja yang melawat pulau itu. Dia dapati pulau itu sangat sesuai dijadikan kerajaan, kerana dia melihat satu peristiwa yang pelik, kemunculan singa, seekor singa di situ. Jadi apa yang saya maksud di sini adalah bagaimana Singapura itu dibuka adalah kesan daripada penemuan kawasan baru. Begitu juga dengan Melaka. Jadi inilah antara asas sejarah terbinanya kerajaan pada masa dulu. Dan pada masa moden kita temui beberapa karya yang juga hebat, karya yang hebat yang menceritakan tentang politik. Antaranya karya oleh Hasan Ali, tak silap saya Hasan Ali, Tikus Rahmat, sebuah novel satira. Dan sebelum itu kita temui tokoh-tokoh seperti Pak Sako dengan cerita-cerita satira ni juga mengenai penjajahan, mengenai pemberontakan menentang penjajah secara menggunakan sastra. Tetapi di dalam sastra lisan kita, kita temui kisah-kisah seperti Tok Janggung. Tok Janggung. Tapi sastra yang bercerita mengenai kemasukan British, saya rasa tidak ada lah. Tidak ada karya. Yang ada cuma kisah-kisah pemberontakan yang kemudiannya, sama ada secara lisan ataupun secara bertulis. Di dalam sastra moden Malaysia, saya perhatikan banyak juga penulis-penulis, selain seperti yang saya sebut tadi, selepas merdeka kita masih menemui sastrawan yang agak kritikal mengenai politik. Seperti Kasih Ahmad. Dia bukan saja menulis tentang puisi-puisi politik, tapi dia sendiri pun terlibat dalam parti politik, dalam proses kepartian. Kemudian yang kedua, penulis yang agak kritikal mengenai politik ni ialah Bahazir, sastrawan negara kita sendiri. Bahazir banyak menulis tentang politik zaman moden. Manakala Usman Awal lebih kepada zaman penjajah, politik pada zaman penjajah. Dan saya lihat tokoh politik ataupun tokoh sastrawan yang begitu kritikal, mendalam proses pengamatan politik dia, antara lain Shannon Ahmad sendiri. Dan dia pun pernah terlibat dalam parti politik, pernah masuk pilihan raya, pernah menulis novel-novel yang berkaitan politik. Tapi yang saya nak cerita hari ini yang lebih penting ialah mengenai Shannon Ahmad ini ialah kumpulan cerpen dia. Kumpulan cerpen dia ni ada termuat satu cerpen, Seketul Hati Seorang Pemimpin. Seketul Hati Seorang Pemimpin. Hati dan pemimpin. Ini yang menarik sebab pada hari ini rata-rata kita bercakap mengenai politik, mengenai kerajaan, mengenai tokoh-tokoh politik dan perjanjian-perjanjian baru di kalangan ahli politik. Tapi Shannon Ahmad dalam cerpen ini dia membuat pengamatan yang khusus terhadap sifat-sifat seorang pemimpin. Sifat-sifat seorang pemimpin. Tapi yang diperhatikan oleh atau yang ditulis oleh Shannon ini ialah tentang perubahan pemimpin itu sendiri. Dan saya perhatikan tokoh yang digunakan di sini bernama An, rekahnya An, AN. AN ini
dulunya dia bergerak dalam IM. IM ni mana dia Islamic Movement. Kemudian dia berpindah kepada UM. UM ni maksudnya United Movement. Jadi ia semacam ada kaitan dengan UM kan? Macam UMNO pertubuhan yang bersifat menyatukan gerakan-gerakan massa. Sebelum itu dia di dalam IN. Jadi AN ni nama tokoh ni, nama pemimpin ni adalah nama awal kepada Anwar Ibrahim. Saya tidak kata ini adalah Anwar Ibrahim, tapi nama itu. Dan seperti yang kita tahu, Shah Nur Ahmad ni dia suka mengguna nama-nama yang agak simbolik ya. Dan dalam cerpen ini, dua perkara yang saya perhatikan adalah yang tidak ada pada penulis zaman sekarang. Penulis baru lah terutamanya. Ialah tentang isi ya, iaitu tentang tema, persoalan dan teknik. Bagi Shah Nur, saya perhatikan dia ada dua-dua, tema, persoalan dan teknik. Tema dan persoalan seperti dalam cerpen ni yang saya nak sentuh sini ialah Shah Nur dia merenung kisah-kisah benar yang berlaku dalam masyarakat. Dan ditulis dalam bentuk cerpen dengan menggunakan teknik-teknik cerpen. Kalau kita lihat teknik sejarah, penulisan teknik sejarah, dia melihat apa yang dilihat, apa yang berlaku, apa yang boleh kita garap dari bahan-bahan yang ada dalam fail-fail sejarah dan sebagainya. Tapi Shah Nur sebagai seorang sastrawan, dia mengguna mekanisme teknik kesusastraan untuk mengupas peristiwa-peristiwa masyarakat. Jadi contohnya teknik stream of consciousness, teknik arus kesedaran dalaman watak. Shah Nur tidak mencerita apa yang dilihat di luar, tapi dia juga mencerita apa yang difikirkan oleh watak-watak, apa yang dialami oleh watak, apa yang menyebabkan watak itu berubah, apakah idea-idea yang dipegang oleh watak itu. Misalnya watak An ini seorang tokoh politik, apa pegangan ideologi yang dia pegang pada peringkat awalnya. Kemudian ideologi ini boleh berubah. Dia sifat-sifat ketakwaan dia, sifat zuhud dia pada satu masa itu, lama kelamaan dengan peristiwa-peristiwa luaran, tentangan luaran, konflik luaran, sifat dia ini boleh berubah. Dari seorang yang kita anggap mempunyai ciri-ciri Islami yang kuat, tapi kerana faktor-faktor luaran yang terjadi di luar, perebutan kuasa dan sebagainya, watak ahli politik ini boleh berubah dari watak unggul kepada watak yang terpaksa mengguna kaedah-kaedah semasa, mengguna kuasa, mengguna tipu helah, janji-janji, manifesto dan sebagainya. Jadi saya haraplah perkara-perkara zaman moden kita sekarang, apabila menulis novel, cerpen, jangan hanya melihat isu-isu persoalan, tema dan sebagainya dari sudut luaran saja, tapi mesti lebih mendalam ke dalam diri, ke dalam pemikiran sesuatu watak. Dan untuk mendapat keupayaan ini, pengarang itu mesti mempunyai pengetahuan yang luas tentang psikologi, bagaimana fikiran manusia bertindak, bagaimana manusia berfikir, bagaimana manusia ini aspirasi dia boleh berubah, disebabkan oleh motivasi dalaman. Dan kalau kita kaitkan kepada teori-teori pemikiran Islam, saya harap
penulis-penulis kita banyak membaca buku-buku Syed Qutb. Sebab Syed Qutb ini dia dapat membincangkan tentang teori moden dan teori bukan teori ajaran Islam. Dia berasaskan kepada Quran dan hadis. Ya. Jadi buku-buku Syed Qutb ini perlu pengarang-pengarang kita baca dan membandingkan dengan teori-teori moden. Dan mengambil contoh gaya penulisan Shah Nur Ahmad ataupun S. Subhan Kelantan dan Fatimah Busu sendiri yang menggunakan teknik dalaman, pemikiran dalaman, pemikiran kejiwaan, atau dalam Islam kita panggil pemikiran kerohanian, supaya kita dapat menemui satu kesimpulan tentang kehidupan manusia ni, iaitu manusia sebagai khalifah Allah, manusia yang unggul, manusia beriman, bertakwa dan sebagainya. Jadi itulah novel-novel kita, novel-novel Melayu kita mesti menuju ke arah itu, supaya kita dapat lihat kestabilan politik di negara kita dapat kita kekalkan, bina dan maju. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kita membicarakan tentang politik dan sastra lah. Politik dan sastra secara umumnya lah. Jadi sekarang kita berada di tingkat 4, bangunan hotel H Elite lah, Tunjung Kota Baru. Jadi hotel ni nampak selesa lah, boleh lah kalau rakan-rakan kita berkunjung ke Kota Baru ni nak bermalam di sini, selesa sangat. Ada kolam renang, ada tempat makan ni, apa boleh cari makan lah. Dia hotel ni setinggi 18 tingkat lah. Tingkat atas tu dia ada kolam renang. Luas juga, kita dah meninjau tadi ke kolam renang tu. Memang sesuai lah untuk bukan saja kanak-kanak tetapi juga untuk orang dewasa. Dalam hotel ni juga, di lobi ni dia banyak lukisan-lukisan ni. Dia memamerkan lukisan-lukisan daripada siapa ni? Daripada pelukis-pelukis di negeri ni lah dah. Jadi itulah perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan politik dalam sastra. Sekian, terima kasih.